Hai semua pelajar, kembali lagi kita bersama dengan Cikgu Lau untuk bab 6 tingkatan 5. Jadi kali ini tajuk kita adalah cabaran selepas pembentukan Malaysia. Baiklah, kita lihat sinopsis untuk bab ini. Kita akan belajar mengenai pembentukan Malaysia memberi kesan besar terhadap proses pembinaan negara bangsa. Dan kita lihat juga selepas pembentukan Malaysia, apakah cabaran yang dihadapi oleh negara kita. Yang pertama, cabaran pertama adalah pemisahan Singapura. Kedua, ancaman komunis. Ketiga, isu pembangunan dan ekonomi. Dan yang keempat, tragedi hubungan antara kaum. Intipati pembelajaran untuk bab ini adalah pertama, cabaran dalaman Malaysia. Kedua, pemisahan Singapura. Ketiga, menanggani ancaman komunis. Keempat, isu pembangunan dan ekonomi. Dan yang kelima, tragedi hubungan antara kaum. Seterusnya, kita lihat kepada elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Pertama, kita akan belajar mengenai kepentingan menyelesaikan konflik secara rundingan. Kedua, kewibawaan pemimpin dalam memperjuangkan maruah bangsa. Ketiga, kepentingan kestabilan politik dalam mengekalkan keamanan negara. Dan yang keempat, kepentingan menjaga keharmonian kaum. Seterusnya, untuk bahagian kemahiran pemikiran sejarah, kita akan memahami kronologi pemisahan Singapura daripada Malaysia. Kedua, meneroka bukti cabaran pembentukan Malaysia. Ketiga, membuat interpretasi kebekasanan perang saraf. Keempat, membuat imajinasi langkah mengatasi isu pembangunan dan ekonomi. Dan yang kelima, membuat rasionalisasi usaha memulihkan hubungan antara kaum. Baiklah pelajar, kita masuk terus kepada subtopik 6.1 iaitu cabaran dalaman Malaysia. Jadi kita lihat pembentukan Malaysia ini membuktikan kejayaan persekutuan yang terdiri daripada 15 buah negeri. Walau bagaimanapun, negara ketika itu terpaksa berhadapan dengan cabaran dalaman kerana kita mempunyai penduduk yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum dan etnik. Jadi pada masa yang sama, negara perlu mewujudkan keseimbangan pembangunan dan sosioekonomi. So ketika itu, cabaran utama bagi Malaysia adalah dalam bidang pembangunan dan ekonomi, terutamanya di Sarawak dan Sabah. Jadi selain itu, Malaysia juga kita menghadapi cabaran dalam persaingan politik yang boleh menggugat perpaduan kaum. Selain itu, ancaman komunis turut menjadi cabaran bagi mewujudkan keamanan dan keselamatan negara. Kerajaan persekutuan telah memainkan peranan utama dan bertanggungjawab dalam menghadapi cabaran berkenaan. Terlebih dahulu, kita lihat cabaran yang dihadapi oleh Malaysia. Negara kita menghadapi pelbagai cabaran selepas pembentukan Malaysia. Antara cabaran yang dihadapi termasuklah cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Kedua, cabaran mengenai politik di Sarawak. Dan ketiga, cabaran perpaduan kaum. Kita lihat dulu cabaran yang pertama iaitu cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Jadi pembentukan Malaysia menawarkan peluang ekonomi yang lebih luas kepada semua negeri. Hasil bahan asli yang disumbangkan oleh Sarawak dan Sabah meningkatkan jumlah ekspor negara. Pengeluaran ekonomi negara bertambah daripada getah dan biji timah kepada lada hitam, petroleum, minyak kelapa sawit, kayu balak dan kokok. Walau bagaimanapun, negara menghadapi cabaran bagi menyeimbangkan pembangunan dan ekonomi di kedua-dua negeri ini.
Baiklah, kita lihat antara cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah ialah mempelbagaikan kegiatan ekonomi, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan dan memajukan sistem pendidikan. Untuk menangani cabaran ini, kerajaan telah memperbagaikan kegiatan ekonomi. Sarawak dan Sabah mempunyai kekayaan hasil bumi yang banyak, namun rakyat masih mengamalkan pertanian sara diri. Jadi bagi melibatkan rakyat dengan aktiviti ekonomi komersial, maka kerajaan perlu menyusun bidang pekerjaan. Dalam usaha menghadapi cabaran ini, kerajaan memperbagaikan pertanian komersial seperti kelapa sawit, koko dan getah. Kerajaan juga membuka peluang kepada penduduk menyertai kegiatan ekonomi berkaitan dengan petroleum. Seterusnya untuk memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Saiz negeri yang besar bagi Sarawak dan Sabah menjadi cabaran dalam bidang perhubungan dan pengangkutan. Kedua-dua negeri ini masih bergantung pada sistem pengangkutan air seperti sungai dan laut bagi tujuan perhubungan. Oleh itu, tugas utama kerajaan adalah untuk membina sistem perhubungan dan pengangkutan terutama kepada penduduk di kawasan pedalaman. Sejak pembentukan Malaysia, usaha menyeimbangkan pembangunan dilakukan melalui rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Sarawak dan Sabah dimasukkan dalam rancangan Malaysia pertama bermula pada tahun 1966. Seterusnya, langkah di bawah memajukan sistem pendidikan. Jadi, kebanyakan sekolah yang wujud pada zaman British ialah sekolah vernakular Inggeris dan Cina yang berada di kawasan bandar. Manakala penduduk di kawasan pedalaman tidak mendapat peluang secukupnya untuk bersekolah. Oleh itu, usaha ditumpukan untuk membina sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberikan pendidikan kepada penduduk, khususnya kaum Bumi Putera. Yang kedua adalah cabaran politik di Sarawak. Krisis perlembagaan berlaku di Sarawak pada bulan Jun 1966 apabila 21 orang ahli Kaunsil Negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kaluningkam, iaitu Ketua Menteri Sarawak ketika itu. Beliau dipecat oleh Gubernur pada bulan Jun 1966. Stephen Kaluningkam mencabar tindakan ini di Mahkamah Tinggi Sarawak dan memenangi kes ini pada bulan September 1966. Beliau kembali menjadi Ketua Menteri. Namun, beliau mendapat undi tidak percaya daripada Kaunsil Negeri. Krisis politik ini menyebabkan berlaku ketidakstabilan di Sarawak yang mengancam keselamatan dan keamanan. Pada bulan September 1966, darurat diisytiharkan di Sarawak. Stephen Kaluningkam digantikan dengan Tan Wee Lee. Baik, kita lihat kepada cabaran yang ketiga, iaitu cabaran perpaduan kaum. Usaha mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional merupakan cabaran besar yang dihadapi oleh Malaysia. Penduduk negara kita mempunyai pelbagai kaum, antaranya termasuklah Melayu, Cina, India, Melanau, Iban, Bidayo, Kadazan Duzun, Murut dan Bajau. Dengan penduduk yang pelbagai budaya ini, perpaduan sentiasa menjadi agenda bagi pengurusan masyarakat dan pemerintahan negara ini. Selain itu, jarak antara semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah yang jauh menjadi cabaran kepada integrasi nasional serta sukar memupuk semangat satu negara. Jadi kesimpulannya, negara kita menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha mewujudkan keseimbangan pembangunan dan ekonomi. Jadi sebagai rakyat Malaysia, perpaduan yang sedia terjalin antara kaum dan integrasi nasional di negara ini perlu diperkukuh dan dipertahankan bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada subtopik 6.2 iaitu pemisahan Singapura.
Pemisahan Singapura menjadi cabaran utama selepas pembentukan Malaysia. Masalah hubungan antara pemimpin persekutuan dengan Singapura disebabkan faktor politik, ekonomi dan sosial yang telah ada sebelum Singapura menyertai Malaysia. Seterusnya, kita lihat kepada 3 faktor utama faktor pemisahan Singapura keluar daripada Malaysia. Faktor utama adalah dari segi politik, kedua ekonomi dan yang ketiga masalah perkauman. Untuk faktor politik, Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Jadi konflik antara pemimpin PAP dengan perikatan juga berlaku ketika itu, dan kempen Malaysia oleh Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata untuk semua kaum menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk. Untuk faktor ekonomi, Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama iaitu Common Market disegerakan. Dan Singapura tidak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Selain itu, Singapura juga mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman sebanyak RM150 juta kepada kerajaan persekutuan untuk pembangunan Sarawak dan Sabah. Baik, faktor yang ketiga adalah masalah perkauman. Ketika itu telah berlaku rusuhan kaum di Singapura pada 21 Julai 1964 yang menimbulkan ketegangan antara kaum. Rusuhan ini berlaku ekoran daripada usaha menuntut persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum, dan perkara ini menjadi isu antara kaum pada ketika itu. Sekarang marilah kita melihat kronologi pemisahan Singapura daripada Malaysia. Jadi pada 29 Jun 1965, rundingan Tunku Abdul Razak Husin dengan Lee Kuan Yew telah gagal. Seterusnya, pada 1 Julai 1965, setelah rundingan tidak berjaya, Tunku Abdul Rahman mengarahkan Tun Abdul Razak Husin bermesyuarat dengan beberapa menteri seperti Dr. Ismail Abdul Rahman, Tan Siew Sin dan VT Sambatan untuk berbincang tentang pemisahan. Pada awal Ogos 1965, satu mesyuarat khas Kabinet Malaysia bersetuju dengan rancangan pemisahan. Dan seterusnya pada 7 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman Putra dan Lee Kuan Yew menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar daripada Malaysia. Dan yang terakhir, pada 9 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman membawa usul pemisahan Singapura ke dalam Parlimen Malaysia, dan Parlimen telah meluluskan rang undang-undang untuk pemisahan Singapura. Untuk kesimpulannya, pemisahan Singapura daripada Malaysia tidak dapat dielakkan. Kerajaan mengambil langkah mengeluarkan Singapura daripada Malaysia bagi menjaga kepentingan kedua-dua negara dan kemakmuran rakyat. Kedua-dua negara menggunakan saluran rundingan untuk menyelesaikan isu ini. Sebagai warga negara yang merdeka, kita perlu mengelakkan unsur kekerasan dalam menyelesaikan sebarang konflik. Baiklah pelajar, sekarang kita masuk kepada subtopik 6.3 iaitu menangani ancaman komunis. Kegiatan komunis menjadi ancaman kepada keselamatan negara sejak sebelum merdeka. Antara kegiatan yang dilakukan oleh komunis termasuklah melakukan serangan bersenjata terhadap anggota pasukan keselamatan, menyerap masuk ideologi komunis dan melakukan kegiatan sabotaj terhadap kemudahan awam. Kerajaan mengambil langkah yang serius untuk membantras kegiatan komunis di negara kita. Terdapat dua ancaman keselamatan yang dibuat oleh komunis. Yang pertama adalah ancaman keselamatan di Sarawak, manakala yang kedua adalah ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Bagi ancaman keselamatan di Sarawak,
Gerakan Komunis di Sarawak bermula sejak pendudukan Jepun oleh CCO. Bahagian pertama dan ketiga di Sarawak menjadi sasaran utama komunis. Komunis melakukan kegiatan serangan dan subversif terhadap orang awam. Bentuk ancaman yang dibuat oleh komunis adalah melalui gerakan politik dan serangan bersenjata. Di bawah gerakan politik, gerakan komunis juga terlibat dalam politik ketika itu. Mereka telah menentang gagasan Malaysia dan pelibatan mereka menyebabkan kerajaan Sarawak memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Terdapat ahli komunis yang melarikan diri ke Kalimantan dan membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara iaitu PKKU. PKKU meneruskan penentangan melalui pasukan rakyat Kalimantan Utara iaitu PARAKU dan pasukan gerila rakyat Sarawak PGRS untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Manakala untuk gerakan serangan bersenjata, pada 5 Ogos 1952, komunis menyerang kawasan Batu Kitang, Kuching, Sarawak yang menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Jadi, kita terus lihat kepada usaha mengatasi. Kerajaan melaksanakan dua kaedah ketika itu iaitu gerakan perang saraf dan operasi ketenteraan bagi mengatasi ancaman komunis. Jadi kita lihat dulu kepada kaedah pertama iaitu perang saraf. Ketika itu, pihak berkuasa telah mengambil langkah seperti berikut. Pertama, mengadakan perhimpunan awam dengan memberikan kesedaran tentang bahayanya ancaman komunis. Kedua, menyebarkan risalah untuk menyampaikan maklumat tentang bahaya ancaman komunis dan menanamkan kebencian terhadap komunis. Ketiga, mengisytiharkan kawasan putih yang bebas daripada ancaman komunis. Keempat, tawaran program pengampunan kepada anggota komunis. Dan yang kelima, pembangunan infrastruktur dengan menyediakan kemudahan perhubungan yang lebih baik kepada penduduk. Baik, untuk operasi ketenteraan pula di bawah rancangan ataupun kaedah ini, beberapa operasi ketenteraan dijalankan iaitu Operasi Hammer 1965 di bahagian pertama. Operasi oleh Rascom pula dilaksanakan di bahagian ketiga dan seterusnya Operasi Seri Aman dilancarkan di bahagian kedua. Semua operasi ini berjaya melemahkan gerakan komunis di Sarawak. Baik, seterusnya kita lihat dulu bagaimanakah Operasi Hammer dijalankan di Sarawak dan mengapa Operasi Hammer ini dilakukan. Jadi kita lihat ancaman komunis di Sarawak membangkitkan semangat penentangan daripada penduduk tempatan ketika itu. Dan penentangan berlaku kerana komunis membunuh orang awam. Kerajaan menggunakan kaedah sama yang diguna pakai dalam rancangan BRICS untuk dilaksanakan di Sarawak. Dan rancangan berbentuk memenangi hati rakyat ini dinamakan Operasi Hammer. Seterusnya kita lihat kronologi langkah membantras ancaman komunis. Bermula pada 6 Julai 1965, Operasi Hammer telah dilancarkan dan 3 kampung baru dibuka di bahagian pertama. Pada 8 Ogos 1969, operasi besar-besaran rampasan senjata di bahagian ketiga dilakukan. Seterusnya pada 24 Februari 1970, Operasi Jala Raja di Nonok Asajaya bahagian pertama dilakukan. Pada 8 Ogos 1971, Operasi Ngayau dilancarkan di bahagian ketiga. Pada 26 Mac 1972, Rejang Area Security Command iaitu Rascom dibentuk di bahagian ketiga. Pada 21 Oktober 1973, Operasi Seri Aman pula dilancarkan. Pada 4 Julai 1974, Operasi Seri Aman ditamatkan dan anggota komunis menyerah diri. Pada 17 Oktober 1990, perjanjian damai menamatkan ancaman komunis yang diadakan antara pihak komunis dengan kerajaan Sarawak telah dilakukan.
dilakukan. Langkah membantras komunis melalui usaha memenangi hati rakyat menyebabkan komunis tidak dapat sokongan penduduk. Pada 21 Oktober 1973, Dato' Patinggi Abdul Rahman Yaakob selaku Ketua Menteri Sarawak telah menandatangani memorandum persefahaman di Rumah Seri Aman. Anggota komunis CCO telah menyerah diri dan peristiwa ini membawa kepada berakhirnya ancaman komunis di Sarawak. Dan seterusnya kerajaan Malaysia bersetuju untuk membatalkan sekatan keselamatan di kawasan Operasi Hammer di Kuching Serian pada 5 Mac 1980. Seterusnya, kita lihat pula ancaman keselamatan yang dilakukan oleh komunis di Semenanjung Malaysia. Parti Komunis Malaya meneruskan kegiatan mengancam keselamatan di Semenanjung Malaysia. Mereka bertindak agresif dengan menyerang anggota keselamatan dan orang awam serta memusnahkan kemudahan awam ketika itu. Jadi sekarang kita lihat kepada bentuk ancaman yang dibuat oleh komunis. Pertama, pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam. Komunis melakukan serang hendap terhadap pasukan keselamatan. Kemuncak kepada ancaman komunis ialah pembunuhan pegawai kanan polis ketika itu. Contohnya, pada 17 Jun 1968, PKM telah melakukan serang hendap terhadap pasukan keselamatan di Keroh Perak yang mengorbankan seramai 16 anggota keselamatan. Kedua, pada 7 Jun 1974, komunis telah menembak mati Ketua Polis Negara iaitu Tan Sri Abdul Rahman Hashim di Kuala Lumpur. Dan yang ketiga, pada 13 November 1975, komunis telah menembak mati Ketua Polis Negeri Perak iaitu Tan Sri Koh Chong Kong dan pemandunya di Ipoh. Selain itu, orang awam dan kemudahan awam turut menjadi sasaran komunis. Contohnya, pada bulan Julai 1969, seorang wanita diseksa sehingga mati di Sintok, Kedah. Kedua, periuk api dipasang di sepanjang Jalan Changlung, Kedah. Dan yang ketiga, jalan raya dan jabatan kereta api telah diletupkan. Manakala untuk bentuk ancaman yang kedua adalah pengeboman Tugu Negara. Pada ketika itu, PKM telah meletupkan Tugu Negara di Kuala Lumpur dan tindakan mengebom tempat awam ini menimbulkan kemarahan rakyat terhadap komunis dan menuntut kerajaan mengambil tindakan tegas termasuklah mengenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Pihak keselamatan telah mengambil langkah memperkuat perkhidmatan perisikan untuk mengawasi kegiatan komunis. Sekarang kita lihat pula usaha yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi ancaman komunis ini ya. Jadi terdapat pelbagai langkah yang diambil untuk melindungi rakyat dan orang awam daripada ancaman komunis. Antara langkah yang diambil termasuklah strategi counter insurgency iaitu COIN. Langkah ini merupakan usaha keselamatan dan pembangunan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat bagi menyokong agenda dan dasar kerajaan memerangi komunis. Strategi yang digunakan ialah kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik dan agensi kerajaan untuk menjalankan strategi COIN yang berkesan. Manakala usaha yang kedua adalah melalui perjanjian kerjasama sempadan. Usaha membantras komunis menghadapi masalah kerana mereka membina kemah di luar sempadan negara. Oleh itu, langkah utama yang perlu diambil seperti mengadakan persefahaman antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Thailand melalui perjanjian kerjasama sempadan memerangi komunis 1976 di Thailand. Dan antara langkah yang dijalankan termasuklah membina pagar sempadan dan operasi bersama. Selain itu,
Perjanjian Hak Yai pula dilakukan pada 2 Disember 1989 Thailand antara PKM Malaysia dan Thailand ketika itu. Dan PKM bersetuju membubarkan unit bersenjata serta memusnahkan segala senjata api, bahan letupan dan jerangkap samal. Okey, untuk kesimpulannya, kerajaan telah melaksanakan usaha yang serius bagi menjamin keselamatan negara. Usaha ini berjaya dilakukan melalui pengorbanan yang diberikan oleh anggota keselamatan. Rakyat juga memberikan kerjasama terhadap usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Dengan termeterainya Perjanjian Hak Yai, maka tamatlah gerakan bersenjata PKM untuk merampas kuasa serta menubuhkan sebuah negara Republik Komunis. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu berbangga dan bersyukur kerana usaha menghapuskan ancaman komunis telah berjaya dan mengembalikan negara dalam keadaan aman dan makmur. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan subtopik 6.4 iaitu isu pemanggunan dan ekonomi. Kerajaan telah membentuk rancangan pemanggunan 5 tahun bagi memastikan usaha pemanggunan dan ekonomi nasional dapat dilaksanakan di semua negeri. Kerajaan Persekutuan meneruskan usaha ini dengan melibatkan Sarawak dan Sabah dalam rancangan pemanggunan 5 tahun Malaysia sebaik sahaja pembentukan Malaysia. Di bawah rancangan Malaysia pertama, ianya adalah untuk menangani isu pemanggunan dan ekonomi negara. Terdapat pelbagai isu yang perlu ditangani oleh kerajaan dalam usaha meningkatkan taraf hidup penduduk. Isu pertama adalah mengenai isu bahan mentah. Pada ketika itu, kerajaan terlalu bergantung pada ekspor getah dan biji timah dan berlaku kejatuhan harga bahan mentah ketika itu. Selain itu, penduduk yang terlibat dalam bidang pertanian masih ketinggalan, terutama penggunaan teknologi dan peralatan yang moden. Petani masih merupakan golongan berpendapatan rendah dan pertanian komersial lain masih kurang diusahakan oleh petani. Dan langkah ataupun usaha mengatasi yang diambil ketika itu adalah memperbagaikan kegiatan ekonomi pertanian dan industri pemprosesan. Seterusnya mencari pasaran baharu bagi getah dan biji timah, dan seterusnya memperbagaikan bidang pertanian terutama kelapa sawit dan koko, dan yang terakhir adalah memperbagaikan pengeluaran komoditi negara. Baiklah, isu yang kedua adalah mengenai isu perbezaan taraf hidup yang berbeza. Usaha untuk mengatasi adalah dengan melancarkan program pemanggunan negara berasaskan satu rancangan bersepadu. Selain itu, dengan menggerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara dengan membuka kawasan baharu. Usaha kerajaan ini adalah bertujuan untuk mempercepat integrasi dalam kalangan penduduk dan negeri di Malaysia. Kerajaan juga mendapatkan bantuan daripada Bank Dunia. Isu yang ketiga adalah mengenai isu peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan yang terhad ketika itu menyebabkan kadar pengangguran juga meningkat. Jadi, usaha yang diambil untuk mengatasi adalah dengan menumbuhkan pusat latihan vokasional dan teknikal serta meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Manakala isu yang terakhir adalah mengenai isu kesihatan dan sosial. Keperluan asas dan hak wanita dari segi kehamilan yang terhad untuk memperoleh kesihatan yang baik dan kurangnya kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada ibu yang mengandung. Selain itu, isu mengenai kadar kelahiran tidak normal dan kematian yang tinggi. Baik, usaha untuk mengatasi isu di atas adalah dengan mengurangkan kadar kelahiran, memperkenalkan program perancang keluarga dan menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar. Rancangan Malaysia pertama dari tahun 1966 hingga ke 1970
bermatlamat membangunkan ekonomi kawasan luar bandar. Seterusnya, mengurangkan kadar kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperbagaikan ekonomi, dan yang terakhir, mewujudkan perpaduan dan memupuk integrasi di kalangan penduduk dan negeri-negeri di dalam Persekutuan Malaysia. Baiklah, sekarang kita teruskan kepada topik yang terakhir, iaitu 6.5, tragedi hubungan antara kaum. Peristiwa rusuhan antara kaum berlaku pada 13 Mei 1969 bermula beberapa hari setelah diadakan pilihan raya umum ketiga. Keputusan pilihan raya menyebabkan berlakunya ketegangan antara penyokong parti politik yang memprovokasikan keadaan. Situasi ini mencetuskan rusuhan antara kaum di negara kita, dan rusuhan yang berlaku lebih tertumpu di Kuala Lumpur, Selangor dan kawasan di sekitarnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rusuhan kaum berlaku ketika itu. Antaranya termasuklah kesan daripada ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial di negara kita. Kedua, keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga 1969 merupakan sebab utama tercetusnya peristiwa ini. Dan ketegangan ini bermula dengan kempen pilihan raya kerana terdapat parti politik mengeksploitasi isu yang menyentuh sensitiviti sesuatu kaum semasa berkempen. Ketiga, PKM mengambil kesempatan semasa pilihan raya untuk mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. Faktor yang keempat, parti yang bertanding telah berkempen menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan untuk mendapat sokongan daripada pengundi. Dan faktor yang terakhir adalah disebabkan oleh perarakan kemenangan pilihan raya tidak terkawal menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokatif. Seterusnya, marilah kita lihat langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969. Okay, sekarang pelajar, marilah kita tonton video untuk memahami lebih lanjut cara yang telah diambil ataupun langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah peristiwa rusuhan kaum ketika itu. Tragedi hubungan antara kaum. Peristiwa rusuhan antara kaum berlaku pada 13 Mei 1969. Bermula beberapa hari setelah diadakan pilihan raya umum ketiga. Keputusan pilihan raya menyebabkan berlakunya ketegangan antara penyokong parti politik yang memprovokasikan keadaan. Situasi ini mencetuskan rusuhan antara kaum di negara kita. Rusuhan yang berlaku lebih tertumpu di Kuala Lumpur, Selangor dan kawasan di sekitarnya. Rusuhan kaum. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum di negara kita, antaranya termasuklah kesan daripada ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial di negara kita. Keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga 1969 merupakan sebab utama tercetusnya peristiwa ini. Ketegangan bermula dengan kempen pilihan raya. Terdapat parti politik mengeksploitasi isu yang menyentuh sensitiviti sesuatu kaum semasa berkempen. PKM mengambil kesempatan semasa pilihan raya untuk mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. Parti yang bertanding
telah berkempen menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan untuk mendapat sokongan daripada pengundi. Perarakan kemenangan pilihan raya tidak terkawal menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokatif. Langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei 1969 menyebabkan berlaku ketegangan hubungan antara kaum. Langkah serta merta telah diambil bagi mengelakkan kekacauan dan menghentikan rusuhan serta menghalang daripada merebak ke bandar-bandar lain. Antara langkah yang diambil termasuklah pengisytiharan darurat, pembentukan Majlis Gerakan Negara Mageran, dan peranan yang dimainkan oleh Raja-Raja Melayu. Darurat. Pengisytiharan perintah darurat dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong pada 16 Mei 1969 ke seluruh negara. Antara perkara yang diputuskan termasuklah perlembagaan digantung manakala Parlimen ditangguh, mewujudkan pusat perlindungan di beberapa tempat semasa darurat, pihak polis menguatkuasakan perintah berkurung, orang ramai tidak dibenarkan keluar dan dikehendaki tinggal di kediaman masing-masing. Penubuhan jawatan kuasa bertugas untuk menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Semua berita daripada pihak media ditapis bagi memastikan kesahihannya. Kerajaan juga memastikan bekalan makanan diperoleh penduduk, terutama di pusat perlindungan. Mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan di Stadium Merdeka dan Tiong Nam Settlement. Semangat saling membantu ketika ketegangan dalam kalangan anggota masyarakat dapat dilihat di pusat perlindungan ini. Pihak berkuasa memagar kawasan Kampung Baru dan menjadikannya kawasan perintah berkurung yang besar. Sementara itu, tentera memberikan perlindungan kepada penduduk yang berlindung di beberapa kem tentera. Majlis Gerakan Negara Mageran. Yang di-Pertuan Agong memperkenalkan penubuhan Majlis Gerakan Negara Mageran yang dipengurusikan oleh Tun Abdul Razak Husin. Ahlinya turut terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, pegawai tinggi polis dan tentera. Mageran diberi kuasa memerintah semasa darurat dari 16 Mei 1969 hingga 23 Februari 1971 dan bertanggungjawab mengawal ketenteraman negara. Dua fokus utama yang perlu diselesaikan oleh Mageran ialah masalah perpaduan kaum dan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Antara tanggungjawab Mageran termasuklah mengembalikan keamanan dan undang-undang, menentukan pentadbiran yang licin dalam negara, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum dalam negara, menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehingga keadaan negara kembali tenang, menguatkuasakan Akta Hasutan 1948, Jabatan Penerangan, menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. Peranan Raja. Raja-Raja Melayu turut memainkan peranan dalam usaha memulihkan keadaan negara. Semasa berlakunya rusuhan kaum, Sultan Perak, Sultan Idris Iskandar Shah II, menasihati rakyat agar menjaga keamanan.
Berikutan itu, pemimpin masyarakat dan politik negeri Perak menubuhkan jawatan kuasa muhibah. Jawatan kuasa ini menulis surat merayu penduduk agar bertenang dan membantu negara mengekalkan keamanan. Di negeri-negeri lain pula, Raja turut meminta rakyat agar bertenang dan mematuhi undang-undang. Rusuhan kaum dapat dihentikan melalui usaha yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa dan kerjasama yang diberikan oleh rakyat. Keadaan negara mulai kembali normal. Walau bagaimanapun, masih banyak usaha yang perlu dilakukan bagi membina perpaduan dan keharmonian kaum di Malaysia.